بسم الله الرحمن الرحيم. Salam sejahtera, bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Sebelum kami meneruskan kisah ini, terlebih dahulu sokong channel ini dengan menekan butang lonceng agar channel terus berkembang dan juga untuk mendapatkan pemberitahuan untuk setiap video terbaru dari channel ini. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan dan terima kasih atas sokongan anda semua. Kesibukan Soekarno semakin bertambah sejak tertubuhnya Al-Jimin Studi Club yang didirikan oleh Soekarno bersama para intelektual nasionalis pribumi di Tanah Pasundan, Bandung. Membuatkannya jarang berada di rumah. Indonesia Studi Club berkembang sehingga terbentuknya beberapa kelab pelajar di tempat lain seperti Bandung, Yogyakarta, Batavia, Semarang dan Solo. Setelah berbincang, bahagian penerbitan Indonesia Studi Club yang mempunyai sebuah majalah bersama yang diberi nama Sulah Indonesia bersedia bergabung dengan Al-Jimin Studi Club dan menerbitkan majalah bersama yang diberi nama Sulah Indonesia Muda. Penggabungan itu bertujuan memperjuangkan dan mempropagandakan persatuan Indonesia, kehidupan rakyat Indonesia yang sedang tertekan. Indonesia Studi Club juga melakukan kegiatan sosial ekonomi yang bertujuan untuk meringankan penderitaan rakyat. Soekarno berpuas hati hasil tulisannya yang diterbitkan dalam majalah Sulah Indonesia Muda. Beliau juga telah menghantar karyanya itu ke Bintang Timur, pemilik dan editor Parada Harahap. Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme merupakan asas-asas yang dipegang oleh pengerakan-pengerakan rakyat di seluruh Asia yang apabila bergabung akan menghasilkan satu persatuan yang dapat digunakan untuk mencapai Indonesia merdeka. November 1926 gempa, Parti Komunis Indonesia melakukan serangan dan pemberontakan melawan pemerintah penjajah di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Parti Indonesia mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Bahang mula menjadi semakin panas. Suara-suara kemerdekaan kian bergema melawungkan hak kebebasan tanah air. Situasi ini sudah tentu membimbangkan pemerintah Belanda dan mereka bertindak menyeru tentang batasan bagi kegiatan politik. Parti Komunis Indonesia adalah berasal daripada Indische Sozialdemokratische Vereniging atau Pertubuhan Demokrasi Hindia yang dibentuk pada 23 Mei 1914 oleh Hans Sneevliet di Batavia. Pada awalnya, tujuan penubuhan adalah bagi menanam fahaman Marxisme Komunisme pada pejuang-pejuang Indonesia. Cara yang dilakukan beliau adalah menyebarkan fahaman itu melalui syarikat-syarikat buruh kereta api di Semarang. Pada bulan Mei 1920, pada Kongres Pertubuhan Demokrasi Hindia, pertubuhan ini mengubah nama kepada Perserikatan Komunis di Hindia. Semaun yang dilantik sebagai ketua parti. Beliau juga adalah salah seorang anggota Sarekat Islam. Dalam Sarekat Islam, Semaun juga berusaha untuk menanam fahaman komunis dalam kalangan ahli sehingga menyebabkan Sarekat Islam berpecah kepada dua pihak, iaitu Sarekat Islam Merah, Komunis dan Sarekat Islam Putih, Islam. Dalam 5th Congress of the Comintern atau Kongres Komunis kelima pada tahun 1924, PKH mengubah nama kepada Parti Komunis Indonesia. Dalam Kongres Sarekat Islam ke-6 pada tahun 1921, ahli-ahli mula sedar perjuangan Sneevliet dan mula menyekat fahaman itu. Mari kita keluar dari Sarekat Islam, kata Semaun pada Ibrahim. Gelar Datuk Sultan Malaka dikenali sebagai Tan Malaka. Sama sepertinya, Tan Malaka juga mempunyai fahaman perjuangan yang sama. Saya setuju. Lagipun Belanda sedang sibuk menyekat mana-mana pertubuhan yang bergiat aktif dalam politik. Sarekat Islam sendiri sudah memutuskan untuk lebih memfokuskan pada urusan agama. Balas Tan Malaka.
Apabila Sarekat Islam kurang kreatif, Parti Komunis Indonesia menjadi satu-satunya organisasi yang aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Hindia Timur Belanda. Tan Malaka berjaya ditangkap apabila merancang melakukan rusuhan pekerja. Beliau diberi pilihan sama ada mahu diasingkan di dalam negeri atau luar negara. Beliau memilih diasingkan ke Rusia. Ketika itu Semaun berada jauh di Moskow bagi menghadiri Far Eastern Labour Conference pada awal tahun 1922. Pada bulan Mei 1922, Semaun kembali semula ke Hindia Timur Belanda setelah 7 bulan berada di Rusia. Beliau menubuhkan Sarekat Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Persatuan Vagbondet Hindi, iaitu menggabungkan semua syarikat buruh ke dalam satu organisasi. Soekarno mengetahui sahabat-sahabatnya yang pernah bersekolah di Hochberger School menjadi pejuang kemerdekaan yang kian dikenali dan berani. Sayangnya, jalan perjuangan yang dipilih jauh menyimpang dari perjuangan guru mereka. Semaun menekankan kepentingan utama dari parti-parti komunis adalah mendapatkan pengawalan dari Persatuan Buruh kerana tidak mungkin ada revolusi yang berjaya tanpa persatuan kelas buruh itu. Bukankah Sarekat Islam sebuah pertubuhan yang kuat? Tanya Raden Mas Sartono, junior semasa mereka belajar di Teknische Hogeschool T Bandoeng. Dari awal lagi perjuangan Sarekat Islam sudah berpecah kepada dua pihak. Alimin dan Musso terlalu ekstrim menggerakkan revolusi mereka bagi menjatuhkan pemerintahan Belanda. Sedih juga Soekarno. Selain Semaun, Alimin dan Musso juga antara pejuang Parti Komunis Indonesia. Mereka bukan sahaja pernah tinggal bersama di asrama HUST Cokroaminoto, malah sama-sama melanjutkan pelajaran di Teknische Hogeschool T Bandoeng. Syarikat Buruh Perdagangan yang dikawal oleh komunis melakukan revolusi bermula dengan merusuh yang dilakukan oleh para pekerja buruh kereta api. Ia menjadi tanda permulaan rusuhan beramai-ramai dan lebih luas. Rancangan mereka adalah untuk Parti Komunis Indonesia menggulingkan penjajah jika rusuhan itu berjaya. Dengarnya, Alimin dan Musso bersependapat dengan Tan Malaka yang tidak setuju untuk mengadakan pemberontakan itu, tetapi mereka teruskan juga. Sayang sekali usaha mereka gagal. Sedangkan perjuangan mereka itu mendapat sokongan daripada rakyat, kata Soekarno. Beliau hanya mampu melepaskan keluhan kecil. Anwari, Sartono dan Iskak Tanjokro Hadisherjo hanya mendengar dan mereka tidak menyangka Soekarno mengenali rapat pemimpin Parti Komunis Indonesia. Dan mereka juga anak didik Hos Tanjokroaminoto. Iskak merupakan kenalan yang berjiwa patriotik. Perkenalan mereka bermula apabila pejabat arkitek Soekarno dan Anwari berpindah ke Regensweg 22. Beliau pun bertemu dengan Dr. Samsaji yang pejabatnya berada di tingkat atas. Bermula dari pertemuan itu dan mempunyai jiwa pejuang, mereka berhasrat membentuk Parti Nasional yang tidak bekerjasama dengan penjajah Belanda. Pemerintah Belanda bertindak menangkap pemimpin Parti Komunis Indonesia dan dihantar ke Boven di Goel Regency, sebuah kem tahanan di Indrian Barat. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13,000 orang tahanan, 4,500 dipenjarakan, seramai 1,308 anggota parti diasingkan, dan 823 orang dihantar ke Boven di Goel Regency. Beberapa orang meninggal dunia di dalam tahanan. Ramai aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintahan Belanda dengan alasan menindas pemberontakan kaum komunis. Pada 1927, Parti Komunis Indonesia diharamkan oleh pemerintah Belanda dan parti itu bergerak bawah tanah. Pemberontak Parti Komunis Indonesia menimbulkan gerakan nasionalis. Pertama, rusuhan dengan kekerasan tidak membawa faedah kerana Belanda akan menggunakan peluang itu untuk menekan mereka.